intensif 3 bulan. Memberi perbezaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam majlis ilmu sekali lagi. Alhamdulillah, hari ini kita ada buat perbezaan sedikit. Kita ada keistimewaan hari ini. Kita ada forum berkenaan keberkesanan mempelajari bahasa Arab intensif 3 bulan. Jadi tuan-tuan, sebelum saya pergi kepada penjelasan lanjut, di sebelah saya terdapat saudara Syahir. Umur Alhamdulillah. Syahir, sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, nama saya Muhammad Syahir dan saya berumur 15 tahun. Alhamdulillah, Syahir seperti dia tidak asing lagi bagi kita di live. Dia adalah seorang juga sebagai pembantu guru dalam mengajar bahasa Arab kerana beliau telah fasih, telah habis mempelajari intensif 3 bulan berkali-kali. Alhamdulillah. Dan beliau sekarang sebanyak 2 kalilah. Sekarang beliau sedang mempelajari kitab alim, yakni kitab yang hanya dalam bahasa Arab. Okey, sebelum kita pergi ke penjelasan lanjut, sebelah kiri saya terdapat saudara Hafiz, yang mana beliau juga adalah salah seorang batch bersama saudara saya. InsyaAllah, Hafiz, sila perkenalkan diri. InsyaAllah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Yahya. Saya berumur 16 tahun. Dan saya belajar di sini sudah 3 tahun. Dan saya ambil khusus bahasa Arab 3 bulan ni saya ulang 2 kali. Alhamdulillah, sangat baguslah. Dan kita hari ini forum berkenaan keberkesanan mereka. Adakah mereka berkesan intensif 3 bulan terhadap mereka? Jadi mari kita tahu. Kita tanya kepada saudara Syahir, bagaimana anda boleh melepasi intensif 3 bulan ini, dan apa yang anda dapat manfaat daripadanya? Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, pada permulaannya saya hanya belajar hafiz Al-Quran sajalah, untuk hafal 30 juzuk Al-Quran yang kebiasaannya pelajar-pelajar tahfiz buatlah. Dan saya belajar untuk hafiz tu dalam masa 3 tahun. 3 tahun, dan dalam 3 tahun tu pendapatan saya hanya dapatkan untuk 5 juzuk lah. Alhamdulillah, saya mendapatkan 5 juzuk. Dan yang mana pengetua kami pun dia mengenalkan tentang metod Nahu dan Saraf, belajar dalam masa 3 bulan. Kerana saya ni dalam bab tahfiz agak kurang sikit, dan dinasihatkan oleh pengetua supaya sementara, asalnya untuk sementara hanya belajar Nahu dan Saraf. Jadi saya ingat pun nak sementara lah, sebab 3 bulan je, benda ni ringkas. Jadi saya pun sertai program Nahu dan Saraf 3 bulan, yang metod ini asalnya ada di Magelang lah, dan kita bawa ke Malaysia, bawa ke tempat kita untuk belajar. Pada asalnya pun saya memang susah sikit lah untuk level 1, untuk level yang kedua, sebab kita nak baru kenal dengan kursus ni. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, waktu saya mula-mula belajar tu pun level 1, level 2 pun saya memang banyak mengulang lah. Banyak ulang sebab tak lepas level. Jadi benda kalau kita tak ingat level semua ni benda biasa lah. Sebab memang sebelum orang ni dia betul, dia tetap akan salah lah. Jadi benda ni biasa. Kemudian saya teruskan, dan apabila saya dah habis kursus 3 bulan, saya ingin sambung untuk 3 bulan yang kedua lah, untuk saya belajar dan juga mengajar. Lagi satu untuk memantapkan lagi lah bahasa Arab saya dan kaedah untuk baca kitab tak ada baris. Jadi pada 3 bulan yang kedua tu, saya buat keputusan nak belajar dan mengajar. Sebab apa? Sebab untuk 3 bulan yang kedua ni, mungkin level-level 1, level 2 yang bawah-bawah mungkin
saya dah senang lah. Jadi saya buat keputusan saya juga nak mengajar pelajar-pelajar yang baru supaya kita lagi mantap. Sebab apa? Kalau kita belajar dan mengajar, InsyaAllah disebabkan kita mengajar orang tu, kita akan lebih memahami lah. Jadi faedah untuk belajar nahwu saraf ni dia memang banyak. Faedah dia banyak. Lagi-lagi untuk orang yang nak ambil alim, dan sebenarnya untuk hafiz Quran pun memang banyaklah faedah dia. Kadang-kadang orang hafiz Quran ni dia akan tersekat apabila hujung kalimat dia tu. Kadang-kadang kalimat tu kita tahu baca betul, tapi kadang-kadang ada setengah orang, saya tanya untuk orang-orang hafiz ni, dia kata sesetengah orang kalau nak hafal Quran ni, ada kalimat tu dia orang hafal, tapi baris dekat ujung tu dia orang macam masih was-was, baris depan ke, baris bawah ke, ataupun sukun. Jadi dekat nahwu saraf kita belajar benda tu lah, yang mana dia akan mengajarkan kita baris hujung untuk kalimat yang macam ni macam mana. Kalau ada huruf jar, hujung dia baris apa? Kasrah. Macam tu. Dan itu salah satu faedah dia lah. Kemudian boleh baca kitab yang tak ada baris. Yang mana kalau orang yang belajar alim ni, kitab dia memang tak ada baris. Bukan macam Al-Quran yang biasalah ada baris abdu semua kan. Tetapi kitab yang untuk belajar alim ni memang tak ada baris dan bahasa Arab. Jadi nahwu dan saraf ni lah yang function untuk kita baca kitab tersebut. Dan function dia yang lagi satu untuk dalam percakapan kita lah. Percakapan kita cuma kita kena memperbanyakkan hafal kosakata ataupun hafal perkataan-perkataan lah. Dan tips daripada saya untuk belajar nahwu dan saraf ni, yang pertama sekali kena fokus lah. Sebab apa? Kita kalau belajar macam nak senang-senang memang susah sikit. Memang kita akan anggap benda tu susah sebab kita tak fokus. Jadi kita kena fokus. Ada setengah orang tak fokus pun boleh dapat. Ada setengah orang fokus macam mana pun susah juga nak dapat. Sebab itulah kita kena banyak mengulang. Banyak mengulang. Dan untuk pelajar-pelajar yang dah lepas semua level, kita kena ulang balik lah level-level yang lepas. Sebab macam saya cakap, nahwu ni basic. Kalau basic ni maknanya, kira antara yang basic maknanya tak ada pelajaran baru. Memang benda yang ada dalam kitab yang penting sahaja yang tercatat, dia jarang berlaku dekat kitab. Tapi level permulaan ni semua ni memang kerap jadi penting untuk kita hafal. Itu sahajalah daripada saya, tips dan juga faedah-faedah yang telah saya dapatkan selama saya menyertai khusus 3 bulan nahwu dan saraf. InsyaAllah saya akan pulangkan kepada Ustaz Syafiq. Masya Allah, pencerahan yang bagus, perkongsian yang banyak dan sangat berfaedah. Saya sebenarnya cukup kagum dengan saudara Syahir, yang pada mulanya beliau lemah dalam hafazan, lemah dalam pemahaman, tetapi hari ini beliau membuktikan keberjayaan dia, kecemerlangan dia, sehingga hari ini dia boleh mengajar orang. Hari ini dia boleh baca kitab, dan hari ini dia boleh bertutur dalam bahasa Arab dengan baik. Okey, saudara Syahir juga antara pembantu guru yang terbaik lah. Dan antara rakannya ialah saudara Hafiz. Beliau juga setaraf dengan Syahir, selevel dengan Syahir, membaca kitab dan mengajar para beginner atau pemula. InsyaAllah kita dengar pencerahan pula daripada saudara Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sebelum saya membelajar bahasa Arab, seperti mana Syahir telah jelaskan, saya pun satu batch dengan Syahir. Dulu saya mengambil Hafiz, tapi Hafiz tu saya tak boleh nak pergi sangat. Lepas tu dalam beberapa tahun Haji telah mengenalkan kami, yakni tentang belajar bahasa Arab 3 bulan ni. Lalu kami pun join lah belajar bahasa Arab 3 bulan ni. Pada 3 bulan pertama saya agak kekok sikit lah, susah nak faham. Lepas tu lalu saya pun mengulang kali kedua untuk memantapkan, untuk menguatkan bahasa Arab saya. Selepas tu selepas dah belajar kali yang kedua tu, saya sama dengan Syahir lah mengajar pada pelajar-pelajar baru ni. Lepas tu selepas Covid semua, lepas tu Haji pula memperkenalkan kami, yakni supaya ambil kelas i'dadi. Kelas i'dadi ni maksudnya macam orientasi untuk ambil kelas alim. Lepas tu kami pun ambil setahun. Alhamdulillah, disebab lepas tu
pada tu kelas Dadi tu kami start lah cakap bahasa Arab dengan ustaz, tak ada cakap bahasa Melayu langsung. Kitab pun tak ada baris, tak ada bahasa Melayu langsung. Semenjak tu alhamdulillah kami dah mula faham sikit demi sedikit. Lalu lepas tu kami alhamdulillah sekarang tengah mengajar pada para beginner insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, sebenarnya Syahid dan Hafiz ni, dua orang saudari ini sangat berdisiplin dalam mempelajari bahasa Arab dan sangat bersungguh-sungguh, sehingga hari ini Allah bagi mereka kurniaan, kelebihan membaca kitab dalam bahasa Arab, bertutur dalam bahasa Arab dan boleh memahami bahasa Arab. Jadi tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan semua untuk menyertai intensif mempelajari bahasa Arab selama 3 bulan sahaja. Jika tidak, boleh berulang. Tuan-tuan juga boleh menghantar anak-anak di pusat-pusat tahfiz At-Taqwa atau menghantar wakil-wakil daripada madrasah-madrasah untuk mempelajari intensif bahasa Arab 3 bulan. Sedikit pencerahan daripada saya, kenapa kita perlu mempelajari bahasa Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, kerana bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu bahasa syurga. Bahasa Arab itu bahasa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat pesan Habib Abdul Rahman, dia berkata, jika kita bertutur dalam bahasa Arab, niat sunnah kerana Rasulullah, setiap bertuturan kita akan mendapat pahala kerana ianya sunnah. Oleh itu, mempelajari bahasa Arab untuk memahami, untuk mempelajari amatlah penting. Seterusnya, selepas habis forum kita pada hari ini, kita akan teruskan pada pelajar-pelajar sekolah tahfiz ni kan. Kan bertahun-tahun hafal. Apa keberkesanan bila mereka belajar nahwu sorof ni? Kan adakah memberi kesan untuk mereka lebih semangat lagi untuk nak belajar sekolah hafazan? Okey, soalan yang baik daripada rais kami, daripada pengurusi. Apakah apakah kelebihan mempelajari bahasa Arab, semangat kepada budak-budak tahfiz ni? Baik, saya serahkan kepada saudara Syahir untuk menjelaskan. Macam mana tadi? Apa manfaat yang dia dapat? Baik, pada pertanyaan ni, kita pertama sekali kena tengok pelajar tu lah, pelajar tahfiz ataupun anak kita yang belajar tahfiz tu. Kita tengok dia punya hafazan dia lancar tak, ataupun senang tak untuk dia mengingati hafazan dia untuk hafal, kan? Tak lupa yang belakang. Bagi yang tu kami mengesyorkan yang mudah untuk menghafal lah, maksud saya, ataupun yang senang tangkap untuk hafazan, kami mengesyorkan untuk habiskan dulu hafazan. Untuk yang laju lah, habiskan hafazan anda sampai 30 juzuk. Dah habis, sebelum ataupun selepas ambil syahadah, kita mengesyorkan untuk dia belajar dulu dekat sini. Sebab kat sini singkat je 3 bulan. Jadi manfaat kat sini macam saya cakap lah, boleh hafal Al-Quran, boleh, sebab kita pun ada waktu untuk hafazan, dan boleh juga untuk kita faham, dan boleh juga untuk kita faham Al-Quran. Dan kalau kita faham, faedah kita dapat banyak. Sebab apa? Ramai pelajar-pelajar yang hafiz, dia tak faham Al-Quran, jadi dia tak tahu apa yang dia baca. Jadi itu sangat merugikan lah. Jadi kami mengesyorkan untuk belajar sini dululah, nahwu sorof 3 bulan. At least kita faham apa yang kita baca. Dan untuk orang-orang ataupun pelajar-pelajar tahfiz yang susah nak tangkap ataupun susah nak ingat pasal Al-Quran, susah nak ingat untuk hafazan ni, kami mengesyorkan stop dulu hafazan. Kita belajar nahwu sorof 3 bulan dulu. InsyaAllah kita dah hafal nahwu sorof 3 bulan, kita sambung. Sebab apa? Kalau kita lama sangat dalam bidang hafazan, kalau kita tak lepas, contohnya macam dah 3-4 tahun, lepas tu mungkin dah hafal 15 juzuk, alhamdulillah dapat separuh daripada Al-Quran kan, tapi tak habis 4 tahun, dan kita rasa macam
terlalu rumit sangat, kita stop. Jadi saya rasa memang dah bazir masa lah 3-4 tahun. Walaupun kita dapat separuh Al-Quran, tetapi ada banyak masa yang tertinggal. Sebab itulah kami mengesyorkan untuk pelajar-pelajar tahfiz yang susah ni, ataupun yang rumit sikit nak hafal Quran ni, masuk dulu. At least kita dapatlah kaedah sikit macam mana nak baca kitab tak ada baris, adalah manfaat-manfaat. At least kalau kita dah cancel macam nak hafazan, mungkin sambung kemudian ke, boleh kita mendahulukan dengan baca kitab tak ada baris. Dan itu sajalah, supaya pelajar-pelajar semua boleh, at least ada ilmu lain yang kita dapat. Dan semoga kita ni lah faham. Kita baca Al-Quran tu kita faham, jadi lagi mudah untuk kita hafal dan kita tahu apa yang Al-Quran nak ceritakan kat situ, InsyaAllah. Alhamdulillah, penjelasan yang bagus daripada saudara Syahir. Sebenarnya bila mungkin sebahagian orang tidak boleh pergi, memang mungkin yang masuk tahfiz 20 orang, mungkin yang hafiz mungkin 10 orang, mungkin 15 orang, ada yang tidak boleh pergi dalam bidang hafazan, dan mereka boleh sambung untuk mempelajari intensif bahasa Arab Al-Quran untuk menjadi beginner ataupun permulaan untuk nanti untuk belajar alim, atau untuk sambung lagi hafazan. Kerana bila kita belajar bahasa Arab, kita faham Al-Quran, maka makin seronok kita nak hafal Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran terdapat banyak kisah Nabi dan kita boleh faham satu persatu, insya-Allah. Jadi nasihat untuk para ibu bapa supaya menghantar anak. Jangan nampak anak dajjal. Nasihat bagi ibu bapa juga, bila mengetahui kemampuan anak kita kurang dalam bidang hafazan, kita boleh hantar anak kita intensif 3 bulan. Kita cuba untuk mempelajari bahasa Arab 3 bulan. Kerana dengan belajar bahasa Arab pada permulaan boleh membuka jalan-jalan yang lebih luas, yang mana kita boleh pergi belajar alim, kita boleh ambil SPM bahasa Arab, kita boleh belajar kitab, kita boleh bahasa Arab, kita boleh faham bahasa Arab, kita boleh sambung hafazan juga kerana Al-Quran bahasa Arab. Dan kita juga boleh dapat manfaat-manfaat lain. Kerana saya bagi tahu tadi, bahasa Arab adalah bahasa syurga, bahasa Arab adalah bahasa Nabi kita, bahasa dalam solat kita, bahasa Al-Quran kita. Ya, ini menjadi panduan hidup dan mati kita. Oleh itu, pandangan kepada ahli-ahli forum mengenai satu lagi khusus pengajian bahasa Arab Al-Quran. Cuba ulas. okey, baik. Rais kita atau pengurusi kita ada nak membuat program baru berkenaan bahasa Arab Al-Quran. Bukan Nahwu Sorob lah. Dia adalah bahasa Arab Al-Quran. Program ini bertujuan untuk kita memahami bahasa Arab Al-Quran selama 1 bulan saja program ini. InsyaAllah kita akan berpindah kepada saudara Hafiz, saudara Saudara Syahir untuk menjelaskan bagaimanakah program ini akan dijalankan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk program untuk bahasa Arab Al-Quran ataupun kitab hijau lah, yang biasa kita buat live lah, yang dipimpin oleh Ustaz Farid dan Ustaz Agung kita. Jadi untuk kitab tu, dia pertama sekali memang mudahkan kita lah. Memang tujuan kitab tu dibuat, dia punya perawi kitab tu, Ustaz Dr. Warosli, tujuan dia buat untuk kita baca Al-Quran dan faham. Jadi Nahwu dengan Sorof ni berbeza. Nahwu dengan Sorof ni dia mengajar kita yang paling penting, target untuk mengajar kita baca kitab tak ada baris. Dan faham sebab apa? Kalau kita nak praktis baca kitab semua tu, kita mesti kena faham. Kalau kita pernah cakap dulu, Nahwu dengan Sorof ni, kalau kita tak boleh tarkib, kita tak faham makna. Jadi kalau kita dah boleh bagi baris semua tu, mesti kita faham makna. Macam tu, sama juga. Tetapi untuk bahasa Arab Al-Quran ni, dia memang ditujukan khas untuk kitab, khas untuk Al-Quran sahaja. Jadi dia bagi kaedah kita lah. Dia bagi kaedah-kaedah asas. Pertama memang adalah juga pasal huruf jar semua tu, tapi tak banyak, tak sejelas Nahwu dan Sorof lah. Tapi secara basic ada. Dan yang banyak dekat situ kamus kata dasar. Kamus kata dasar ni maknanya perkataan-perkataan dia ada tunjukkan. Macam satu kamus, satu slot ni, dia tunjukkan perkataan-perkataan daripada alif sampai ya yang ada dalam Al-Quran, yang mana
dia siap ada kasih 4 bar. Yang mana kalau ada 4 bar dalam contoh macam daripada kalimat kata dasar dia ra, hamzah dengan alif, ada 4 bar. Maknanya 4 bar ni apa? 4 bar ni maknanya kerap ada dekat Al-Quran. Jadi kerap, paling kerap, lepas tu ada 3 bar. 3 bar ni yang paling kerap juga, tetapi kurang sikit daripada 4 bar tersebut lah. Maknanya dia punya kekurangan lagi daripada 4 bar yang kerap ada tu. Lepas tu ada 2 bar. 2 bar dan 1 bar ni kadang-kadang dan jarang-jarang yang ada dekat Quran. Jadi itu sangat memudahkan kita. At least kita dapat target yang mana kita kena hafal. Bukan semua. Tetapi untuk yang beginners, hafal yang ada 4 bar, ada yang kata dasar yang ada 4 bar dengan 3 bar je. Kemudian kalau dah lancar betul-betul, barulah hafal yang 2 bar dengan 1 bar. Dengan cara yang macam ni, barulah kita dapat tahu untuk kita faham Al-Quran. Sebab itu dia kasih terjemah macam kamus. Ra'a maknanya apa? Memandang. Katabah maknanya apa? Menulis. Daraba maknanya dia apa? Memukul. Semua ada dekat dalam kitab tu. Dia macam ada sebahagian, dia macam separuh kitab tu, separuhnya kaedah. Separuh lagi tu memang kamus. Kamus kata dasar. Itu memang sangat memberi manfaat kepada kita, terutamanya untuk pelajar-pelajar yang hafiz lah, untuk memudahkan untuk kita faham. Okey, baik. Itu adalah penerangan sedikit berkenaan dengan program yang kita akan buat selama 1 bulan, iaitu Bahasa Arab Al-Quran menggunakan kitab Dr. Wan Rosli, berkenaan dengan kalimat-kalimat berkenaan dengan bahasa-bahasa Arab yang terdapat di dalam Al-Quran sahajalah. Sangat buka pada setiap pelajar tahfiz. Perkara ini sangat mustahak atau sangat penting bagi para hafiz, para alim yang mana untuk memahami Al-Quran, kita perlulah mempelajari bahasa Arab Al-Quran, kerana bahasa Arab Al-Quran ni mempunyai level yang tersendirilah dengan bahasa Arab yang lain. Program ini akan dijalankan hanya 1 bulan. Saya mengesyorkan semua pelajar tahfiz atau madrasah-madrasah menghantar wakil untuk belajar intensif 1 bulan bahasa Arab Al-Quran. Selain itu, kami juga akan meneruskan intensif 3 bulan bahasa Arab Nahu dan Saraf, yakni basic dalam bahasa Arab. Oleh itu, kita akan menamatkan program hari ini. Sebelum saya menamatkan, kami minta maaf salah silap, dan insya-Allah kita akan sambung dengan kelas seperti biasa, yakni Qisasun Nabiyyin. Qisasun Nabiyyin sahaja, kisah-kisah para nabi lah, dengan kelas tarkib, insya-Allah. Ini je lah Syafiq. Kamera. Cepat dia lencana. Jangan lambat cepat. Kasi kamera cepat. Sementara dia cakap je, saya nak cakap. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ni kita akan terus start pada kelas untuk qisas, yang mana kita akan tarkib lah. Kita akan tarkib. Jadi yang mana untuk minggu ni, bermula minggu ni, nahwu saraf kita pada yang ni lah, untuk praktis baca kitab. Untuk praktis baca kitab je lah. Yang mana kita akan tulis semua daripada, tulis sebahagian lah sikit ayat daripada buku kitab ataupun buku Qisasun Nabiyyin, ataupun untuk penjelasan dia kitab-kitab kisah para nabi. Jadi itu sajalah bulan ayat ni. Dan saraf macam biasa, sebab apa, saraf punya kitab kita tak habis lagi kan. Saraf punya kitab kita tak habis baca lagi. Jadi saraf macam biasalah, yang mana saraf kita mula level yang kelima ke ataupun keempat lah. Okey, InsyaAllah. Dan juga kita akan, macam biasa kalau petang tu, kita akan ulang sedikit lah pelajaran pagi, yang mana lentera santri pun sekarang ni memang kita ulang lah untuk yang baru. Dan juga pada waktu pagi juga program macam biasa jugalah untuk bahasa Arab Al-Quran.
macam yang saya terangkan tadi itulah faedah dia semua, yang mana yang biasanya akan dipimpin oleh Ustaz Farid dan juga Ustaz Agong. Dan sekarang ni sementara kita tunggu Ustaz Syafiq kita tuliskan ayat untuk kita tarkib. Tarkib ni apa? Tarkib ni macam kita kasih baris lah. Contohnya macam Al-Kitabu Jamilun. Okey, inilah tarkib. Al-Kitabu. Sebab apa kita baca Al-Kitabu? Kenapa bar dekat ujung? Sebab dia sebagai mubtada. Dalam ayat tu dia adalah isim. Dan isim tersebut adalah perkataan yang pertama dalam ayat. Maknanya kalau ada isim di awal ayat, mubtada. Sebab itulah kita kasih baris dia dhammah. Kita panggil dia lah Al-Kitabu Jamilun. Jamilun kenapa pula dia dhammah juga? Dia jadi mubtada ke? Bukan. Sebab apa dia jadi khabar? Dia nak menerangkan ataupun nak kabarkan kepada kita. Okey, itu cara macam tarkib lah. Itulah sebenarnya, kalau tuan-tuan dan perempuan tak faham pasal tarkib ni dia untuk kita menghuraikan kenapa kita baca baris ni macam ni, kenapa kena buang nun, kenapa huruf amil jazam amal dia apa. Lepas tu kalau jumpa kana, mana isim dia, mana khabar dia. Inna mana isim, mana khabar. Kalau ataf, mana maktuf dia, mana maktuf alaih. Okey, jadi insyaAllah kita akan tengok pada papan putih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Jadi kita tengok dulu untuk jumlah yang ni yang telah ditulis oleh Ustaz Syafiq kita, yang diambil daripada kitab Qisas Nabiin. Jadi macam biasalah, mula-mula Syafiq boleh kasih baris? Tak boleh lagi? Okey, tak apa. InsyaAllah kita akan mula terus lah. Ni segmen biasa je untuk kita ulang. Ini pun dah macam kita ulang nahwu saraf jugalah. Kita tengok bab kana balik, kita untuk refresh. Refresh Okay, alhamdulillah. Baiklah, kita tengok kat sini dulu. Baiklah, waw ni macam biasa saya cakap, ini adalah waw untuk penambahan. Dan ini apa? Ni dia baris dia jadi kanats So apa kanats? Ini yang kita belajar tu lah. Kana wa akhwatuha, kana dan saudaranya, merafakkan isimnya dan menasabkan khabar dia. Okey. Jadi kana, ini ta ni apa? Ta ni untuk ta muannas ataupun ta taknis. Kenapa dia letak ta taknis? Untuk bagi tahu kita yang mana dia punya pelaku ataupun isim dia tu adalah muannas. Tak kisahlah jamak ke mufrad ke tasniah. Cuma dia nak bagi tahu, dia letak ta ni supaya kita dapat tahu dia punya pelaku ataupun isim dia tu sebagai muannas. Okey. Jadi ini kana, dia kena cari isim dia dulu. Okey, isim jama'atun dia jadi isim dia. Wa kanat. Kenapa kita boleh cakap jama'atun? Okey, sebab pertama sekali kita dapat tahu yang mana nak bagi tahu isim dia adalah
adalah muannas. Okey. Isim dia muannas. Dan dekat jama'atan ni pun ada tanda muannas juga. Ada tanda muannas. Yang mana tanda muannas ni adalah ta marbutah. Ta marbutah adalah yang paling jelas untuk kita tahu yang tanda dia adalah sebagai tanda muannas. Jadi kita letaklah kat sini jama'atun. Okey. Jama'atun sebagai isim kepada kanats. Kita tak boleh cakap isim kana sebab kat sini kanats. Okey, ni isim dia jama'atun. Jadi apa sebagai ismu kana. Ismu kana. Ismu kanat lah. Okey. Ni jadi isim. Lepas tu, lepas dia isim kena cari apa pula Syafiq? Khabarun. Khabar dia pula. Macamlah mubtada'. Kalau mubtada' kena ada khabar sama macam kanat. Kanat ni kena ada isim dia, lepas cari isim mesti kena cari khabar. Jadi khabar dia kita dapat tahu boleh berjumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah pun boleh, ataupun mufrad, boleh jar majrur boleh, zaraf pun boleh. Tapi dekat sini khabar dia berbentuk apa rasanya? Khabar dia berbentuk Apa? fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mana fi'il dia? Tusafiru. Ni tusafiru. Okey. Kenapa Syafiq boleh cakap sini tusafiru sedangkan kita dapat tahu yang khabar kepada kana ni mesti nasab kan? Ya, betul. Sebab apa boleh baca tusafiru? Kerana fi'al ia hanya berlaku untuk isim saja. Macam mana? Betul lah Syafiq cakap. Dia nak bagi tahu yang mana fi'al mudhari' ni sebenarnya dia akan jadi nasab sebab dimasuki amil nasab saja. Sebab itulah khabar kana takluk dekat fi'il ni. Ni khabar kepada kana kan. Khabar kanas. Takluk walaupun kanas ni amal dia boleh menasabkan khabar, tetapi fi'il mudhari' terlalu kuat sampai kana ni tak mampu untuk menasabkan khabar. Tetapi yang mampu menasabkan fi'il mudhari' ni hanyalah amil nasab ataupun huruf-huruf yang menasabkan lah. Yang menasabkan fi'il mudhari'. Barulah dia boleh jadi tusafiru. Ni boleh jadi tusafiru je lah. Khabar kana ni akan jadi nasab apabila khabar kana akan jadi nasab apabila apa ni lah. Apabila mufrad lah. Okey, kemudian kita tengok ni. Okey, ada fi sini, ada ya titik dia. Okey, fi hadhihi al-ghabati. Fi hadhihi al-ghabah. Baiklah. Okey, ini dah ada khabar. Pertama, kalau fi'il mudhari' ni kita setiap fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il dia? Fa'il dia mana Syafiq? Jama'. Betul. Ini kepada Fa'il dia mula-mula sekali domer. Okey, macam biasa fa'il ni mesti selepas, tak boleh sebelum. Jadi fa'il dia adalah domer. Fa'il dia domer tersembunyi lepas ni lah kiranya. Okey, domer kita pasanglah domer hiya sini Okey, domer hiya. So apa kalau untuk fi'il mudhari'? Kalau tusafiru ni untuk hiya lah. Hiya tusafiru, huma tusafirani, hunna yusafirna. Okey, ini domer hiya. Domer hiya ni macam ustaz cakap dulu, dia mesti ada rujuk. Ada rujuk sebelum dia. Jadi dia rujuk ke mana? jama'atu. Dia rujuk kepada jama'atun. Dia tu siapa? Jemaah. Jemaah tu bermusafir. Fi hadhil ghabati. Fi, kita dapat tahu yang fi ni huruf apa Syafiq? Jaw. Harfun jaw. Boleh cuba nyanyi Syafiq huruf ja. Min ila an ala في ربابك لي وبتا خلا عدا
حشمود منذ حتى. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi fi ni adalah huruf jar. Huruf jar amal dia apa? Huruf jar pun ada amal dia juga. Amal dia menjarkan isim selepas dia. Dia jadikan isim selepas dia ni majrur. Okey, mana isim selepas dia? Asalnya hadhihi. Ini dekat bab isim isyarah lah. Selepas isim isyarah kita panggil dia isim yang dia isyaratkan ataupun sebagai musyar ilaih. Ni musyar ilaih, kita gelar sebagai musyar ilaih. Musyarun ilaihi. Okey. Musyarun ilaihi, yang diisyaratkan kepadanya. Inilah dia, ghabah. Ghabah ni maknanya hutan lah, ataupun tempat yang gelap. Okey, hazihi ni isim majrur. Okey, dia isim majrur dan dia sebagai isim isyarah. Kita belajar dulu, kalau musyar ilaih dia ni ada alif lam, kan? Kalau ada alif lam, maka dia i'rab dia sebagai apa? Sebagai badal kepada isim isyarah. Asalnya isim isyarah ni je yang majrur. Dia i'rab dia jar ni. Cuma isim isyarah ni dia mabni, tak berubah. Tapi kalau musyar ilaih dia ni sebagai ada alif lam lah, orang kata musyar ilaih dia ada alif lam, al-ghabah, maknanya i'rab dia kena sama. I'rab dia kena sama, kena jadi jar jugalah. Sebab apa saya cakap dia jadi badal kepada isim isyarah ni? Dia juga akan jadi badal. Dia akan jadi badal kepada isim isyarah. Jadi i'rab dia sama-sama kena majrur lah. Okey. Wa kanat jama'atun tusafiru fi hadhil ghabati. Dan ada pun jemaah ni mereka bermusafir di hutan ini. Fi hadhil ghabah. Dah tahu i'rab kan? Ni isim kepada kanat, ini khabar kanat. Kalau kita belajar tinggi sikit nahwu, jar majrur. Okey, ni dua ni jadi isim majrur lah ni. Okey. Jar dengan majrur jadi apa? Ini jar majrur lah. Dua ni jadi majrur. Jar majrur jadi muta'alliq. Dia macam ada berkenaan. Mereka bermusafir, ada muta'alliq lah. Tapi mungkin tuan-tuan dan puan-puan kurang faham. Tapi kalau cuma kita nak bagi tahu sajalah penambahan, kalau ada jar majrur mesti ada muta'alliq. Kebiasaannya ada muta'alliq kepada fi'il lah. Itu saja. Okey, kita teruskan. Wa atishu fit tariqi. Ni sini pun dia silap sikit. Okey. Fit tariqi. Fi ni macam yang kita dapat tahu, fi ni adalah huruf jar juga. Dan isim majrur selepas dia adalah tariqi. Okey, ni isim majrur lah. Sebab apa? Ada huruf jar kan. Atishu. Okey. Atishu ni dia apa? Dia isim ke, fa'il ke, huruf? Kalau ikut kat sini dia sebagai fa'il lah, fa'il madi. Fa'il madi, waw ni macam saya cakap, waw penambahan. Atishu ni fa'il madi. Fa'il dia mana? Ini dhamir hum. Fa'il dia ada rujuk lah. Okey, atishu kita dapat tahu yang dia ni akan rujuk hum. Dhamir hum sebagai fa'il dia. Tapi rujuk ke mana? Rujuk kepada jama'atun juga. Wa antishu. Dan kemudian mereka haus. Mereka ni tengah bermusafir, lepas tu mereka ni haus. Fi tariqi. Fi tariqi ni maknanya di dalam perjalanan lah kiranya. Tariqi ni jadi isim majrur lah. Tanda majrur dia dengan kasrah, tanda jar dia dengan kasrah. Sebab apa? Tariqi ni sebagai isim mufrad. Okey, dia sebagai isim mufrad, bermakna satu. Okey, kemudian mereka ni haus di dalam perjalanan. Wa ni wa bahasu. Dan mereka ni mencari. Wa ni bermakna dan, wa penambahan. Wa bahasu, mereka ni mencari. Mencari apa?
Wa bahasu an bi'rin. Okey, maknanya mencarilah, mencari apa? Perigi ataupun telaga. Bahasu ni maknanya mencari. Ini pun fi'il madi. Fi'il madi, fa'il dia ada dhamir hum, rujuk kepada jemaah juga. Sama je. So apa ni menceritakan pasal jemaah je kan, Syafiq kan? Ya, betul. Ni menerangkan pasal jemaah. Wa bahasu an bi'rin. Bi'rin jadi apa? Jadi isim majrur lah. Ni ada jar majrur ni. Dia apa ni? Bi'rin ni kita panggil dia sebagai isim majrur. Okey, majrur. Lepas tu wa ra'au. Okey. Wa ra'au, dan mereka nampak. Siapa mereka? Macam biasa, jamaah. Jamaah lah juga nampak, kan? Ni tambah alif untuk jamak Syafiq Ya, betul. sebagai jamak. Sebab kalau macam saya cakap lah dulu, ada waw jamak tu, setelah dia kena letak alif. Dah fi'il madi, fa'il di mana? Sama juga, dhamir hum rujuk kepada jamaah. Jamaah ni fa'il lah. Fa'il dia bukan jamaah asalnya, fa'il dia hum. Okey, fa'il dia hum sebagai dia punya fa'il. Tapi hum ni ada rujuk. Hum tu siapa? Mereka tu siapa? Jamaah. Itu je lah. Okey, wa ra'au bi'ran. Dah ada fa'il, dia ada maf'ul. Sebab apa? Ini adalah salah satu daripada fa'il apa, Syafiq? Ra'a. Yang ada maf'ul lebih kita panggil fa'il apa? Kalau fa'il yang ada maf'ul kita panggil fa'il apa? Ingat lagi? Ingat. Apa? Naib. Naib fa'il. Ini digelar sebagai fa'il muta'addi. Kalau fa'il lazim tu dia sekadar fa'il dengan fa'il dah cukup dah faham. Tetapi kalau fa'il muta'addi ni kena ada maf'ul bih. Kalau tidak tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Okey. Wa ra'au bi'ran. Kalau kita buang bi'ran, wa ra'au, dan mereka nampak. Tak jelas. Nampak apa? Mesti ada yang menjelaskan apa yang dia nampak tu. Nampak perigi, dan mereka nampak perigi. Fa arsalu. Okey. Fa arsalu ilaiha rajulan. Dan mereka menghantarlah. Fa arsalu ilaiha rajulan, dan mereka hantar kepadanya seorang lelaki. Arsalu ni maknanya hantar. Dia macam biasa, macam kita cakap dia adalah fa'il madhi juga. Dia fa'il madhi maknanya hantar. Arsala yursilu maknanya dia hantarlah. Dia punya fa'il pun mustatir hum ni. Dhamir mustatir hum. Okey. Hum. Siapa? Macam biasa rujuk kepada jemaah lah. Tak payah tulis lah. Kita just cakap hum ni fa'il. Tuan-tuan dan puan boleh faham lah. Dia rujuk kepada jemaah. Okey, sebagai fa'il. Kemudian ila ni huruf ja ila. Dia jadi ila sebab bersambung dengan dhamir. Ha ni adalah isim majrur lah, dhamir. Ni jar majrur. Kemudian rajulan ni apa? Rajulan ni sebagai maf'ulun bi. Ini adalah fi'il muta'addi juga. Fi'il yang ada maf'ulun bi. Okey. Dan mereka hantar kepadanya rajulan, seorang lelaki. Ni jadi maf'ulun bih. Okey, ni kita tulis maf'ulun bih lah. Dia punya kod mim fa, maf'ul. Okey. Ataupun nak boleh tambah maf'ul bih kalau nak lagi jelas, sebab maf'ul ada banyak kan. Maf'ul bih.
Tapi kalau yang saya buat dulu min fa je lah. Ini untuk lagi menjelaskan penerangan yang terang sikit lah. Maf'ulun bih. Ni maf'ulun bih kepada arsalu. Kalau yang bi'ra ni maf'ulun bih kepada ra'au. Liya tia. Okey. Liya tia lahum bil ma. Untuk apa mereka hantar seorang lelaki ni kepada BA? Sebab dah nampak pergi. Untuk lam ni bermakna untuk lah. Ini termasuk daripada amil nasab lam ni. Dia menasabkan fi'il mudhari' ya'ti. Ata ya'ti. Ya'ti ni fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' hujung ni kena nasab. Okey, kita tengok dulu. Okey, ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia i'rab dia nasab. Okey, tanda nasab dia dengan apa? Dengan fathah. Tanda nasab dia dengan fathah. Okey, fathah tanda nasab dia. Sebab apa tanda nasab dia dengan fathah? Sebab dia ni sahihul akhir. Okey, dia ni sebagai sahihul akhir. Huruf sahih yang ada di akhir. Sahih ni maknanya huruf yang sihat. Dia ada dua, huruf sahih, huruf illat. Jadi apabila fi'il mudhari' tersebut sahih akhir, sahih, huruf sahih yang ada di akhir, inilah. Minta maaf ini bukan saya, ini orang panggil mu'tal ya. Mu'tal akhir, tapi kita jelaskan kat sini mu'tal ya lah, senang. Okey, minta maaf saya berperasan dari ya. Okey, mu'talul ya'i. Okey. Mu'tal ya. Jadi, walaupun kenapa kita kena panggil mu'tal ya, tak boleh cakap mu'tal akhir je. Sebab apa? Mu'tal ni dia ada 3 jenis. Mu'tal alif, mu'tal ya dengan mu'tal waw. Kalau mu'tal alif, dia punya tanda nasab lain. Mu'tal ya dengan waw ni tanda nasab dia lain. Kalau mu'tal alif dengan fathah tapi muqaddarah, tak nampak. Fathah yang muqaddarah, fathah yang tak nampak. Tetapi kalau untuk mu'tal, kalau huruf illat dia ya dengan waw ni, dia akan jadi jelas. Mu'tal dia akan jadi fathah. Sebab itulah digelar sebagai mu'tal ya. Okey. Liya'tiya lahum bil ma'. Untuk dia bawa rajulan ni lah, lelaki ni, dia bawa apa? Lahum ni maknanya bagi mereka ataupun untuk mereka. Untuk mereka siapa mereka ni? Mereka ni jamaah lah. Ini dekat sini i'rab dia jadi apa? Jadi isim majrur. Okey. Jadi isim majrur Sebab apa? Ini adalah la ni baris atas. Sebab baris atas bila masuk dhamir hum jadi baris atas, tapi sebenarnya asal dia li je. Min ila an ala fi rubabika li. Doli. Tapi disebabkan ada dhamir hum, dia sambung dengan dhamir hum, dia letak lahum. Okey, liya'tiya lahum bil ma'i. Bi ni huruf jar juga. Al-ma'i maknanya dia isim majrur lah. Isim majrur ba ni min ila an ala fi rubah bi bil ma'. Ma' ni maknanya air lah, dia jadi isim majrur juga. Dua-dua jar majrur ni dia macam muta'alliq. Kita panggil muta'alliq jugalah. Dia macam ada berkenaan untuk bawa datang, kan? Bagi mereka jemaah bil ma'i dengan air. Dia kalau salah satu kaedah, kalau kita nampak perkataan ata ataupun ya'ti, setelah dia ada huruf B, huruf jar B, ata ya'ti tu maknanya asalnya datang. Tapi bila ada B selepas dia, maknanya dia bawa datang. Dia bawa datang. Maknanya bawa lah. Bawa datang air sekali untuk jemaah. InsyaAllah itu saja penerangan saya untuk kisah Nabiyin. InsyaAllah kita akan belajar bab tasrif pula. InsyaAllah kita akan siapkan buku tasrif
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah buku tasrif sekarang ni dah masuk, macam yang tuan-tuan dan perempuan dimaklumkan, dah masuk ni lah. Kita minggu yang lepas kita dah masukkan tasrif ni pada tasrif lughawi. Tasrif lughawi ni apa? Daripada domir huwa sampai nahnu, ana nahnu. Tu tasrif lughawi. Lughawi sekarang ni lughawi fi'il madi lah. Baiklah, insyaAllah hari ni saya akan gantikan Ustaz Farid. Okey, kita shoot dekat buku. Boleh? Okey. Okey. Yang mana kita dah masuk tasrif lughawi. Yang mana tasrif lughawi ni masih lagi fi'il madi. Jadi mungkin pelik kenapa lambat kan? Kenapa lambat? Sebab kenapa asyik tasrif lughawi fi'il madi je? Sebab fi'il madi ni dia ada banyak. Dia ada bina sahih, ada bina mudha'af ada. Jadi tasrif dia berbeza, dan lagu pun digunakan lagu berbeza untuk sesuaikanlah dengan lagu. Jadi berbeza sikit. Kaedah dia semua berbeza. Okey, tak apa, kita cuma sambung je. Mungkin kalau Ustaz Farid akan mengajar akan datang, dia akan tambah apa yang kurang. Okey, bismillah. Kita buka pada muka surat yang ke-100. Ini dia kata apa? Ajwaf ya, untuk fi'il yang sulasi yang 3 huruf. Tidak ada perbezaan antara yang ikut wazan yaf'ilu dan yaf'alu. Perhatikan contoh berikut. Dia kata tak ada beza lah. Okey. Okey, kita tengok dulu. Okey, pertama dia kasih domer. Kemudian wazan. Ni atas wazan yaf'ilu, kemudian atas wazan yaf'alu. Okey. Okey, insyaAllah kita cuba dendangkan lagu ni bersama-sama. Huwa sarahu ma sarahum saru hiya sarat huma sarata kunna sirna anta sirta antuma sirtuma antum sirtum anti sirti anti sirti antuma sirtuma antunna sirtunna antunna sirtunna ana sirtu nahnu sirna
أنا سرت نحن سرنا هو زاده ما زادا هم زادوا هي زادت هي زادت هما زادتا هن زدنا أنت زدتا أنت زدت أنتما زدتما أنتم زدتم أنت زدتي أنت زدتي أنتما زدتما أنتن زدتن أنتن زدتن أنا زدت نحن زدنا أنا زدت نحن زدنا هو عاش هما عاشا هم عاشوا هي عاشت هي عاشت هما عاشتا هن عشنا أنت عشت أنت عشت أنتما عشتما أنتم عشتم أنتم عشتي أنت عشتي أنتما عشتما أنتن عشتن أنتن عشتن أنا عشت نحن عشنا أنا عشت نحن عشنا هو غاب هما غابا هم غابوا هي غابت هي غابت هما غابتا هن غبنا أنت غبتا أنت غبت أنتما غبتما أنتم غبتم أنت غبتي أنت غبتي أنتما غبتما أنتن غبتن أنتن غبتن أنا غبت نحن غبنا أنا غبت نحن غبنا هو نال ما نال هم نالوا هي نالت هي نالت هما نالتا هن نلنا أنت نلتا أنت نلت أنتما نلتما أنتن نلتم أنت نلتي أنت نلتي أنتما نلتما أنتن نلتن أنتن نلتن أنا نلت نحن نلنا أنا نلت نحن نلنا هو شاء ما
هي شاءت ما شاءتا هن شئنا أنت شئت أنتما شئتما أنتم شئتم أنت شئتي أنتما شئتما أنتن شئتن أنا شئت نحن شئنا أنا شئت نحن شئنا. InsyaAllah. Jadi dekat sini dia nak menerangkan yang mana dia ada bagi tahu yang mana tidak ada perbezaan antara yang ikut wazan yaf'ilu ke yaf'alu ke, sama je tasrif dia. Tengok dekat sini. Dekat sini dia ada bagi wazan yaf'ilu dengan yaf'alu. Semua-semuanya sama. Okey. Jadi kalau untuk ajwaf ya, tak kira lah wazan yaf'alu ke yaf'ilu ke. Minta maaf. Yalah, tak kira lah ikut wazan yaf'ilu ke ataupun yaf'alu, tak samalah. InsyaAllah. Jadi itu sahajalah untuk daripada kami untuk pelajaran hari ini. Semoga memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana daripada tasrif dan juga forum kita untuk keberkesanan untuk bahasa Arab. Bahasa Arab 3 bulan. Untuk bahasa Arab 3 bulan. Yang mana semoga tuan-tuan dan puan-puan boleh tarkib banyak lagi, cuba beli kitab yang basic-basic yang tak ada baris. Okey. Itu sahaja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf atas segala kesilapan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.